Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua student Cikgu Izwan. Hari ini tajuk kita faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. Okey, ada 4 faktor utama yang dikenal pasti sangat mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia, iaitu bentuk muka bumi, kemajuan teknologi, dasar kerajaan dan kegiatan ekonomi. Okey, yang pertama ialah bentuk muka bumi di kawasan tanah tinggi. Pastinya pembinaan jalan raya dan lebuh raya lebih sukar kerana ia menelan kos yang tinggi akibat kerja-kerja pendarahan bukit, penebangan hutan dan sebagainya. Berbanding kawasan tanah pamah yang sangat sesuai kerana permukaannya yang lebih rata dan landai untuk pembinaan jaringan pengangkutan seperti jalan raya, lebuh raya dan jalan kereta api. Kawasan lembangan sungai, pembinaan jaringan pengangkutan terutamanya pengangkutan darat di kawasan berpaya pastinya menelan kos yang lebih tinggi kerana perlu ditambak dan dibina jambatan untuk merentangi sungai tersebut. Manakala di kawasan pinggir laut, terutamanya di kawasan pinggir pantai yang berteluk, sesuai dibina pelabuhan kerana lokasinya yang terlindung dan daripada tiupan angin kencang. Faktor yang kedua ialah kemajuan teknologi. Pembinaan terowong smart, contohnya di Kuala Lumpur, boleh berfungsi sebagai mengalirkan air dan juga laluan kenderaan. Terowong smart ini dibina bertingkat untuk memudahkan pergerakan kenderaan dan juga mengelakkan berlakunya banjir. Manakala pembinaan jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Pulau Pinang merupakan jambatan terpanjang di Malaysia yang menghubungkan Tanah Besar dengan Pulau Pinang. Teknologi juga membolehkan banyak lebuh raya dibina di Malaysia seperti lebuh raya Timur Barat, lebuh raya Pantai Timur dan lebuh raya Pen Borneo. Manakala laluan bawah tanah bagi projek MRT di Lembah Kelang menggunakan teknologi yang tinggi dan juga termasuklah landasan kereta api berkelajuan tinggi dan berkembar di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia. Pembinaan jaringan jalan raya di kawasan Sabah dan Sarawak lebih tertumpu di kawasan sepanjang pantai kerana ia lebih landai berbanding kawasan pedalaman yang bertanah tinggi dan berhutan tebal yang menyukarkan pembinaan jalan raya dijalankan. Faktor yang ketiga ialah dasar kerajaan ataupun governance. Agensi yang ditubuhkan oleh kerajaan seperti Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat bertanggungjawab terhadap pengangkutan awam darat seperti taksi, limousine, e-hailing, kereta api dan sebagainya. Salah satu bidang keberhasilan utama negara, NKRA, ialah bertujuan untuk menambah baik pengangkutan awam di kawasan bandar. Faktor yang keempat ialah kegiatan ekonomi. Jaringan pengangkutan dibina di kawasan yang terdapat banyak sumber mineral seperti petroleum dan gas asli di Kertih, Terengganu dan Bintulu, Sarawak untuk memudahkan kerja-kerja penghantaran bahan mentah, pemprosesan dan pemasaran. Jaringan pengangkutan juga dibina di kawasan pertanian untuk memudahkan penghantaran dan pemasaran hasil pertanian, contohnya seperti di dataran Kedah Perlis. Kawasan yang giat dengan kegiatan ekonomi seperti perniagaan, perdagangan, perindustrian dan perlombongan mempunyai jaringan pengangkutan yang padat seperti di Lembah Kelang, Georgetown dan Ipoh, termasuklah juga bandar-bandar besar seperti Johor Bahru dan Kuching. Seterusnya kita akan melihat apakah kepentingan pengangkutan darat, pengangkutan udara dan pengangkutan air yang terdapat di Malaysia. Secara umumnya, terdapat beberapa kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. Antaranya ialah membawa penumpang dan barangan, membangunkan bandar satelit,
mempertingkatkan darjah ketersampaian, meningkatkan sektor perniagaan, pembangunan wilayah koridor ekonomi dan membangunkan kawasan sekitar.
Sekarang kita akan melihat pula kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Baiklah, yang terakhir ialah amalan pengangkutan lestari. Korang tahu tak apa itu amalan pengangkutan lestari? Sebelum kita pergi melihat kepada kepentingan amalan pengangkutan lestari, kita kenal dahulu secara ringkas apakah pengangkutan lestari. Secara ringkasnya, pengangkutan lestari ialah bagaimana kita menggunakan pengangkutan setiap hari yang dapat menjimatkan kos, mengelakkan kesesakan lalu lintas dan yang lebih penting ialah menjaga kebersihan dan mengelakkan pencemaran ke atas alam sekitar selain meningkatkan keselamatan.
Okey, sampai di sini saja video kita hari ini. Cikgu harap anda semua dapat faham tajuk kita hari ini. Jangan risau, boleh kontak, boleh tanya cikgu anda jika anda mengalami sebarang masalah atau tidak faham. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi.